peminat pun ada yang merancang dah buat kira-kira untuk ke China, Chengdu, China dan juga Paris. Ya, itu sebab perbincangan dengan Malaysia Airlines sudah bermula. Kita nak satu dasar yang berpanjangan untuk peminat sukan dan bukan ad hoc mengikut tournament lah. Itu sebab dalam masa terdekat ini kita akan ada kerjasama dengan Mars Airline. Nantikan pengumuman nanti. Okey, kita balik pada interview ke Datuk Lee Chong Wei. Ya. Dia juga sebahagian daripada RTG. RTG. So baru-baru pun dia ada buat kritikan bidas segelintir pemain badminton. So YB melihat sendiri role yang dimainkan oleh Datuk Lee Chong Wei ni penting. Ya. Datuk Lee Chong Wei ini fungsi beliau sebagai seorang mentor kepada ramai pemain badminton yang lebih junior, dan tujuan kita rekrut dalam Road to Gold atlet bertaraf dunia seperti Datuk Nicole David, Datuk Lee Chong Wei dan juga kita ada Datuk Menawan. Mereka masuk bersama untuk bantu pembuat dasar, pembuat keputusan seperti saya, MSN, ISN, Datuk Stewart, Datuk Tan Sri Noza, untuk kita selalu mempunyai aspek atlet sebelum kita buat keputusan. Dan ada pengalaman saya percaya Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole, mereka telah lama dalam bidang mereka dan mereka telah mempunyai pengalaman yang luas dalam perlawanan, dan saya percaya input mereka ada asasnya. Dan seperti yang saya telah komen awal, kritikan ini kalau kita terima dengan hati terbuka, kita mampu boleh buat penambahbaikan. Kalau Datuk Lee Chong Wei tak ada asas untuk buat teguran, tak ada orang lain di Malaysia saya rasa ada kelayakan untuk berbincang isu ini. Jadi kita nak setiap atlet RTG ini mereka mesti kurangkan kesilapan dan maksimumkan potensi mereka. Ya. Kita dalam tempoh 6 bulan saja lagi. So RTG mungkin RTG sendiri YB sendiri akan menggugurkan Okey. Okey. Yang pertamanya, RTG ini adalah satu jawatan kuasa yang memberikan top up servis kepada atlet. Dan bagaimana kita pilih atlet ini adalah mereka mesti top 10 dalam bidang masing-masing di dunia. Okey. Jadi untuk kita singkirkan, untuk kita masukkan berdasarkan ranking mereka. Kita tak boleh sesuka hati kata perlawanan ini you kalah, you keluar. Okey, kita tak ada dasar seperti ini, kita selalu lihat ranking. Dan top up services ini dia bukan menggantikan program podium. Jadi sokongan memang diteruskan untuk semua atlet dan semua mempunyai peluang sebenarnya untuk melakukan yang terbaik dalam Olimpik nanti. Sekarang ini proses kelayakan itu sangat penting dan kita akan terus membantu dan review. Setiap 2 bulan kita akan berkumpul untuk tengok dan review bagaimana. Setakat hari ini memang segala top up services yang mereka perlukan kita sudah turunkan. Jadi daripada hari ini sehingga mereka ke Paris nanti memang bergantung kepada diri atlet tersebut. Ya. Maksudnya akan ada pengguguran atlet tak dalam tempoh 6 bulan? Kita seperti yang saya nyatakan, kita kena lihat ranking mereka. Sekarang masih berdasarkan ranking, tetapi kalau mereka tak layak, mereka memang tak boleh pergi Olimpik. So proses itu mereka akan digugurkan secara automatik lah kerana mereka tak layak ke Olimpik. Itu je. Kita tahu baru-baru ni persoalan negara kita Rizija ada komen sikit dia punya relationship dengan Datuk Lee Chong Wei pelik. So adakah YB melihat ni boleh menjejaskan keharmonian dalam pasukan badminton? Yang itu adalah hubungan antara mereka, jadi saya tak nak komen lah. Sekarang ni zaman moden, media sosial, aktif pemain media sosial. Apa komen YB apabila player kita tengok kalau compare dari dulu pemain tak ada media sosial sangat tapi dia orang boleh perform, tapi bila ada media sosial ni nampak macam sedikit menjejakkan. Boleh YB komen sikit? Ini kita tak boleh salahkan media sosial, ini bergantung kepada disiplin diri. Kalau tak ada media sosial pun, kalau mereka ada platform yang wujud di mana mereka dapatkan input daripada kawan-kawan semua tu, dan kalau mereka tak tahu filter untuk diri mereka, memang ia akan menjejaskan prestasi mereka. Jadi teknik untuk belajar kemahiran menggunakan media sosial ini telah berjalan tahun lepas. MSN telah bagi kursus kepada atlet-atlet. Datuk Shalin Zulkifli yang lead dalam projek ini, dan
ini adalah fenomena satu dunia di mana generasi muda memang menggunakan platform media sosial, tetapi atlet juga tahu bahawa peminat semua akan mengikuti media mereka, dan kalau mereka load macam-macam dalam tu, saya pasti mereka akan komen yang akan datang daripada peminat sukan. Mungkin mereka tidak suka mendengar, itu sebab mereka kena gunakan dengan moderation lah. Berhati-hati semasa menggunakan media sosial, kerana bukan saja peminat, pihak lawan juga akan mengikuti. Jadi apa-apa yang bukan semua benda tu sesuai untuk kita share dalam media sosial. Jadi perlukan kematangan dan disiplin diri. Okey, kita tahu baru-baru ni juga KPS dengan PMG ada buat untuk KPS sendiri ada buat untuk geran Ya. juga tambahan. So kita tahu ini satu inisiatif yang cukup baik, tetapi ada satu lagi isu dalam bola sepak Malaysia yang sampai sekarang tak habis-habis, itu masalah kewangan. So ada pihak KPS ada duduk dengan MFL dan FPM untuk bincang untuk kita nak kurangkan ataupun kalau boleh nak elakkan terus daripada isu masalah kewangan ini berlanjutan. Ya, kita telah mulakan perbincangan melalui NFDP dan juga insentif cukai semasa kita menghadapi perbelanjaan untuk bajet, persiapan untuk bajet. Dan dana dalam sukan ini, saya percaya kita ada dana di Malaysia di mana orang swasta nak bagi, tetapi mereka perlukan keyakinan bahawa duit ini tidak akan ada pembaziran. Itu sebab semua penambahbaikan dia kena berjalan serentak. Kita kalau nak reform lebih dana masuk sponsorship, kita kena pastikan kita bagi keyakinan kepada sponsor. Kita kena publish account, kita kena pastikan perbelanjaan itu tepat. Kita jangan bazir. Kalau kita bayar terlalu tinggi sampai orang rasa tak patut kita belanja seperti ini, dia akan menjejaskan hasil yang masuk. Itu sebab perbincangan memang sedang berjalan dengan PJS, dengan Persatuan Sukan. Kita tahu bagi kita tahu sekarang ni semua kelab bola sepak dah pergi ke FC, ke football privatisation. Tapi masalah tu tak mungkin. Adakah Ferry rasa boleh tak kalau dia jadi macam dulu balik? Maksudnya dia ada state government sikit untuk kita stabilizekan. Yang itu terpulang kepada MFL lah. Saya percaya mereka sedang melakukan reform juga, dan mereka akan pantau lah. Ya.